Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saya Bumawin bersama anda dalam berita Pagi Sarawak edisi Khamis 11 Ogos. Sarawak sedang dalam proses merangka kertas kerja untuk menuntut autonomi dalam kesihatan seperti yang termaktub di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, baru-baru ini telah diadakan perbincangan dengan pelbagai agensi di bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bagi mengenal pasti butiran dan perincian yang perlu dimasukkan di dalam kertas kerja tersebut. Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian menjelaskan antara yang dibincangkan ialah mengenai jurang kesihatan di Sarawak selain pilihan dari segi penjagaan kesihatan di negeri ini. Ujarnya lagi memandangkan aspirasi Sarawak adalah autonomi kesihatan, pelbagai cabaran perlu ditempuhi termasuk peruntukan infrastruktur dan perlembagaan. Datuk Seri Dr. Sim berkata pelbagai aspek perlu diperinci bagi menuntut kuasa autonomi tersebut termasuklah 90% jumlah pekerja kesihatan yang merangkumi jururawat, doktor dan ahli farmasi hendaklah anak jati Sarawak. Di samping itu, jumlah hospital yang perlu dinaik taraf juga harus dikenal pasti. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan anugerah Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan di Kuching. Datuk Seri Dr. Sim menambah apabila kertas kerja itu lengkap nanti, ia akan terlebih dahulu diserahkan kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Seterusnya, kertas kerja itu akan diserahkan kepada Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin bagi membentuk satu polisi sebelum ia dibentangkan di Parlimen pada Oktober atau November tahun ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak mengingatkan orang ramai agar tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka. Pengarahnya Datuk Khairuddin Rahman ketika dihubungi RTM berkata ini berikutan dua kebakaran terbuka dikesan di Sarawak semalam iaitu di Kuching dan Samarahan. Datuk Khairuddin dalam pada itu memaklumkan jumlah kumulatif kes kebakaran terbuka di Sarawak sejak 2 Disember lalu merekodkan 460 kes dengan 288 merupakan kebakaran belukar, 139 kebakaran sampah dan 16 kebakaran hutan. Bagaimanapun jelasnya pihak Bomba akan meneruskan usaha untuk meningkatkan pengetahuan umum tentang pembakaran terbuka dengan kerjasama beberapa agensi berkaitan termasuk Jabatan Alam Sekitar, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar, Jabatan Meteorologi Malaysia dan pihak berkuasa tempatan. Ini katanya termasuk meningkatkan pemantauan dan rondaan ke kawasan hotspot selain cerapan melalui satelit dari semasa ke semasa. Dalam masa sama, orang ramai boleh melaporkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka menerusi talian 999 untuk tindakan susulan. Sebanyak 12,400 liter minyak diesel bersubsidi disita dan seorang lelaki tempatan ditahan oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP Miri menerusi satu aktiviti penguatkuasaan yang dilakukan di Tukau Miri semalam. Ketua Cawangan KPDNHP Miri Jo Azmi Jamil menerusi satu kenyataan media memberitahu kes dihasilkan melalui risikan dan intipan pihak KPDNHP Miri selama 3 minggu ke atas sebuah premis berhubung aktiviti penyelewengan diesel bersubsidi tersebut. Jo Azmi menjelaskan modus operandi kes berkenaan adalah mendapatkan bekalan diesel secara sedikit demi sedikit daripada stesen minyak di sekitar Miri dan sebuah premis dijadikan pusat pengumpulan stok sebelum dipasarkan ke kilang dan estet dengan harga industri. Tambahnya, siasatan lanjut turut mendapati premis berkenaan tidak memiliki sebarang kebenaran daripada pihak KPDNHP berhubung minyak diesel tersebut. Sehubungan itu, satu siasatan sedang dijalankan di bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana memiliki barang kawalan tanpa kebenaran dan Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Selain minyak diesel, barangan lain yang turut disita ialah sebuah lori tangki, 1 unit kunci kenderaan, 2 unit pam dan 6 unit hos pelbagai saiz. Nilai rampasan barang kawalan berjumlah RM26,660, manakala bukan barang kawalan berjumlah RM150,000.
4 lelaki dan seorang wanita ditahan sepasukan anggota dari Markas Divisyen Pertama Infanteri Malaysia 1 Divisyen selepas cubaan menyeludup minuman keras ke negara jiran di Kesan. Menurut laporan Sel Perhubungan Raya Markas 1 Divisyen, tangkapan dilakukan pada pukul 2.30 pagi semalam ketika van yang digunakan suspek berhenti di jeti Kampung Sibukang iaitu 1 km dari sempadan Malaysia, Brunei. Anggota kemudian bertindak memeriksa van tersebut dan menemukan minuman keras pelbagai jenama sebanyak 116 karton dengan anggaran nilai RM90,000. Kesemua minuman keras dirampas dan individu yang terdiri dari 2 lelaki dan seorang wanita warga tempatan bersama 2 lelaki warga negara Brunei berusia lingkungan 24 hingga 53 tahun ditahan dan telah dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Limbang untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Tentera Darat komited mengawal keselamatan dan memastikan kedaulatan negara terus terpelihara, terutama dalam memastikan tiada sebarang pencerobohan pendatang asing tanpa izin maupun sebarang bentuk jenayah rentas sempadan berlaku yang berisiko menyumbang kepada penularan wabak COVID-19. Pertandingan cabaran interaktif pengguna Kelab Pengguna Sekolah CIP KPS 2022 merupakan satu platform pembelajaran interaktif yang efektif dalam usaha membentuk generasi pengguna muda khususnya di peringkat sekolah agar menjadi seorang pengguna yang berilmu, bijak dan bertanggungjawab. Ketua Seksyen Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Sarawak, Adizam Abdul Manap memberitahu pertandingan yang berbentuk interaktif itu melibatkan penyertaan ahli Kelab Pengguna Sekolah. Jelasnya pertandingan itu terbahagi kepada 3 zon iaitu Zon Utara, Tengah dan Selatan bagi menguji kecekapan, pengetahuan dan amalan kepenggunaan di kalangan pelajar. Ia juga katanya membentuk peranan dan tanggungjawab bagi membantras penipuan terhadap pengguna dan salah laku peniaga. Adizam Abdul Manap memberitahu demikian pada pertandingan itu di Bintulu. Juara pertandingan itu ialah SMK Kidurong Bintulu, naib juara pula SMK Bandar Bintulu dan tempat ketiga pula disandang oleh SMK Chung Hua Miri. Program Jelajah Mutiara Hijrah 1444 Hijrah 2022 Masihi merupakan satu program bagi menyantuni saudara kita di kawasan utara Sarawak. Ketua Bahagian Dakwah JAIS, Ustaz Khalifah Juli berkata, ia bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri dan penubuhan 30 tahun Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS. Ustaz Khalifah menyeru agar saudara kita di kawasan-kawasan yang dilawati untuk turut serta dalam aktiviti yang dianjurkan bagi meningkatkan silaturahim antara pihak jabatan, agensi dan badan bukan kerajaan yang terlibat dalam siri jelajah tersebut. Harapan kita di Jabatan Agama Islam adalah supaya semua penduduk-penduduk dan masyarakat di kawasan yang akan kita lawati untuk turut serta dengan program-program kita, dan insya-Allah program seterusnya selepas Miri adalah kita akan berkampung di Belaga Kapit. Tambahnya, pihak JAIS dengan bantuan urus setia saudara kita berusaha mendapatkan maklumat saudara-saudara kita bagi memudahkan penyaluran bantuan dilakukan. Ustaz Khalifah berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan di Masjid Nurul Ibadah Kampung Muhibah, Kuala Bram, Miri. Sumbangan diagihkan kepada 84 buah keluarga saudara kita di Kampung Muhibah, Kampung Masjid dan Perumahan Kawasan Samling, Kuala Bram. Jelajah ini berakhir di Kota Samarahan pada 21 Ogos lalu selepas melaksanakan persinggahan di 11 destinasi lain seluruh negeri sejak ia dimulakan di Limbang pada 6 Ogos. Turut serta dalam siri jelajah itu adalah pihak tabung haji, Baitul Mal, urus setia saudara kita, badan bukan kerajaan Islam dan wakil peserta-peserta dari setiap kampung yang terpilih. Selepas Miri, pihaknya akan melawat saudara kita di daerah Belaga Kapit. Juga diadakan simbolik pengibaran bendera Jelajah Mutiara Hijrah di pekarangan Masjid Nurul Ibadah Kampung Muhibah, Kuala Bram sebelum meneruskan jelajah ke Belaga. 32 regu telah menyertai pertandingan sepak takraw tertutup Bintulu Anjuran Persatuan Sepak Takraw PST Bintulu di Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Sibiu Bintulu baru-baru ini. Pengerusinya Sarbini Mahdi menjelaskan setelah tertangguh selama 2 tahun, penganjuran pertandingan tersebut kembali dilaksanakan dengan penyertaan yang amat memberangsangkan.
Selain menyemarakkan sukan takraw di Bintulu, ia juga bertujuan memilih pemain berbakat bagi mewakili PST Bintulu ke peringkat negeri yang akan berlangsung pada September di Sri Aman. Persediaan kami untuk mewakili bahagian Bintulu ke Piala Sarawak yang akan diadakan September nanti, yang diadakan di bahagian Sri Aman itu khususnya lah. Okey, di samping mengetengahkan bakat-bakat baru dan mengeratkan tali silaturahim melalui badan sukan. Berdasarkan pertandingan selama 2 hari itu, beliau percaya para pemain berupaya menguji kemampuan dan prestasi regu masing-masing. Sementara itu, dalam pertandingan sama, regu My Palm 25B muncul johan setelah menewaskan regu Galaxy dalam perlawanan akhir. Manakala menduduki tempat ketiga bersama My Palm 25A dan Putra A. Pengurus pasukan My Palm 25, Awang Madihi Awang Yatim menjelaskan penyertaan pertandingan tersebut dalam beberapa siri kejohanan di seluruh Sarawak memberi kelebihan kepada pemain. Syukur Alhamdulillah pada hari ini is satu achievement untuk My Palm di mana kita telah dinobatkan sebagai juara dan pasukan My Palm B sebagai 3 bersama. Itulah adalah hasil usaha pendedahan yang kita buat sebelum ini. Dalam tempoh terdekat, terdapat beberapa siri kejohanan akan dijalankan melibatkan agensi dan jabatan kerajaan yang berkenaan di Bintulu sebagai usaha memeriahkan lagi sukan sepak takraw di bahagian tersebut. Baik, berita pagi Sarawak edisi Khamis 11 Ogos berakhir di sini. Saudara, bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ayuh kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia.